ni kita iktikad, kita berpegang dan kita tani di dalam hati kita, sipul hati kita. Gapo dia iktikad? Mengkuatkan, yakni mengkuat oleh Allah. Iktikad bahasa Allah Taala tu mengkuatkan, yakni mengkuat oleh Allah segala anbiya, yakni akan segala nabi. Maf'ul bagi mengkuat. Siapa dia mengkuat? Allah Taala lah mengkuatnya. Atau mengkuatkan, yakni mengkuat oleh Allah segala anbiya, yakni akan segala nabi, segala anbiya dan rasul. Baca rusulun tu. Bukan baca rasulun tak, nak pada jamak. Jadi Allah Ta'ala memperkuat akan segala anbiya dan pula segala rasul, segala para rasul diutus oleh Allah ni. Mengkuat Ta'ala dengan gapo? Dengan beberapa mukjizat. Dah, gapo dengan beberapa mukjizat? Apa makna mukjizat? Dengan beberapa perkara yang memperlemahkan manusia kebiasaan. Makna kata dengan perkara tu hawi kepada nabi-nabi, beri kepada rasul-rasul ni, orang panggil beberapa perkara yang memperlemahkan akan gulawai ataupun memperlemahkan akan seterunya atau memperlemahkan orang-orang manusia kebiasaan. Mana seperti kita kata Nabi Musa katak laut, maka orang biasa boleh katak ke laut, katak dengan tukar pain, maka pecahnya di 12 jalan. Ini tak boleh jadi. Kalau manusia biasa, bukannya nabi, bukannya rasul, maka katak situ ya tak buka, tapi Nabi Musa katak pain, maka buka laut saat itu jadi 12 jalan. Ni kau ni, ini mukjizat, satu perkara yang Allah Taala wi pada Nabi Musa, yang apa? Yang mengkuatkan Nabi Musa, yang tunjuk kita Nabi Musa ni nabi dan rasul. Maka seolah kata Allah Taala wi mukjizat tu, seolah Taala Allah Taala kata sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku, dia tu nabi dan rasul daripada aku. Dah mengkuat dengan beberapa mukjizat. Mukjizat mana? Yang dizuhirkan dia akan mukjizat. Mukjizat dizuhirkan, dilahirkan dan diterangkan akan dia akan mukjizat. Dilahir daripada mereka itu segala nabi dan rasul. Benda ni keluar tu salah kata, dizuhirkan dia akan beberapa mukjizat, diterang akan dia beberapa mukjizat. Maka ditimbulkan beberapa mukjizat ni keluar pada mana? Daripada mereka itu rasul-rasul dan nabi ataupun segala nabi dan rasul itu. Makna kata benda ni perkara yang mencarikan adab, perkara yang pelik, perkara yang memperlemahkan gulawai dan seterusnya ni, maka tu hawi tu kepada mereka untuk memperkuat kata mereka tu nabi ataupun mereka tu rasul. Maka lahir benda ni daripada tangan-tangan nabi dan rasul. Tak timbul dia orang lain Orang tamada tak timbul dia motor, tengok tocah tu boleh jalan tak ai. Hei, tu orang tak panggil mukjizat, tu dia panggil irhasun. Ataupun dia panggil lagu tu dia panggil irhas. Ataupun orang panggil benda tu sihrun, ataupun orang panggil benda tu beratu. Dia tak panggil mukjizat. Dia mau kata tengok supaya mana? Supaya kita tengok daripada nu. Tok Cha mana? Yakni Tok Cha, Tok Teh yang ada di Wat Cheng Hai ke? Dia boleh jalan tak ai. Lepas tu ai lak masing dia boleh gapo? Dia siuk gapo itu ni jadi tawar. Lepas tu yang timbul pada orang kafir, yang timbul pada orang agama asing lain daripada orang wali, lain pada nabi, maka lagu tu panggil mukjizat. Ya tak nama mukjizat, ya nama irhas, ataupun panggil benda tu orang panggil irhasun dah, ataupun benda tu orang panggil benda beratu. Faham molek tu? Tengok sebab tu fok-fok siap apabila lalu kat Wat Cheng Hai kan, naik kereta pi kita naik kereta pi mari daripada Hak Jai siapa di mana Pedu lagi pula siapa di Wat Cheng Hai, maka fok siap semua berada kepada Wat tu kerana ada di sisi dia panggil khun satsid. Apa khun satsid? Orang yang keramat yang ada di Wat ni. Tapi kita orang Islam nak berkata dia tu bukan satsid, lagi pula orang panggil beratu dia tu. Faham tak? Beratu dengan satsid, tapi orang Islam guna satsid. Satsid mana benda keramat. Benda keramat tu panggil saksit, sebab dia doa ta sing saksit mi jing khoi chua luk langด้วยนะ tengok dia kau form dah. Kada dia wai kru ke apa dia nak suat mung nak tidur malam-malam ke, dia ambil batas dia pok nah. Ta sing saksit mi jing khoi chua luk lang ช่วยดูแลลูกหลานด้วยนะ. Ya suat mun hasil ya suat mun doa ya dah suat mun ya tu.
Dia nak tidur pagi kita. Kan baca adat tidur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hak kita, suat mung kita adat tidur, suat mung dia tu. Dia pegang batal tapi dia bergatu. Nah. Khairot. Ya ada cara doa ya. Pada doa ya tu hawi tak wi. Bukan tak wi juga. Tapi ya silap tepat ya tuju tepat ya sembah tu ya. Tu silap situ ya. Tapi minta doa tu hawi belaka tapi nak kata silap tepat dia makbud tepat Tuhan yang dia sembah tu ya. Deh. Kemudian dizahir daripada mereka dan mukjizat itu, yakni dan bermula mukjizat itu. Mukjizat daripada lapaan jaza ya'juzu itulah. Maka orang panggil mukjizatun perkara isim fa'il. Makna tu mukjizatun yakni gapo dia mukjizat? Asalnya kita tahu bahasa Jawi mula-mula lu. Gapo mukjizat? Yakni satu perkara yang ada di nabi dan ada di rasul untuk jadi pelemuh bagi gulawe dan seterusnya. Kenapa? Benda ni tak timbul daripada manusia kebiasaan. Wah itu. Buhana kita mana Jawi lu. Lepas tu dia nak goyak sini ni. Dan mukjizat itu, yakni dan bermula mukjizat itu pekerjaan. Yakni pekerjaan, takrif daripada apa? Balik bahasa pada takrif Arabnya ataupun ulama bagi takrif bahasa Arab. Jaga apa? Amrun khariqun lil adah. Hak ni kata pekerjaan yang mencarikan, yakni yang mendedahkan adat, mendedahkan adat. Yang mendedahkan adat. Makna kata adat tak berlaku baik ni weh. Mana? Jalan atas air tak geleh. Adat biasa orang biasa cuba kita air. Kita air kat bawah baku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hala kaki pah bismillah kena buat pawoli je. Apa geldeng dalam tu pasal serak Tapi buat wali jalan atas air pun laba tak geleh. Jalan atas laut tak geleh. Ini orang panggil perkara yang mencarikan adat, orang panggil mu'jizah, nisbah pada Nabi ataupun nisbah pada wali, orang panggil karamatun. Nisbah pada Nabi, tengok Nabi Musa kata laut jadi 12 jalan. Pas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pertama mari kau cabut ngakak kau. Kau assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Sahabat pening, piau wi saleh. Tengok le tu tak ada, tengok le ni tak ada. Nampak pertama mari ngakak-akak cabut ngakak-akak wisalah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ada berlaku kepada manusia kebiasaan? Hanya dia panggil mencari dan mendedah adat kebiasaan tak berlaku. Nah, satu ketika Pak sahabat-sahabat bunyi pertama, pang kayu tepi rumah Nabi dok tiak sik. Sahabat paling hatu wah. Dok punya teriak. Teriak misi teriak. Pas sahabat saya piyo dok teriak ni. Demo tu pun tengok tak ada nampak, tengok ni hatu apa. Kemudian Nabi saat ni tu dah pergi ke tepi pang kayu tu, gana mung teriak pertama pang kayu. Dia dak kata Rasulullah tak nyanda dah dia ni. Teriak sedihnya Rasulullah tak nyanda dia gitu. Sama-sama Rasulullah baca gapo dak wirid gapo baca Quran, Rasulullah dak nyanda di pang kayu tu. Ya mujo Rasulullah nyanda dia kerana dapat syafaat di akhirat Isa. Tapi satu hari Rasulullah tak ada menyanda di dia. Tak menyanda dia, maka sahabat-sahabat bunyi suara dia teriak. Ya, pang kayu teriak weh. Ni kan mukjizatun, perkara yang mencarikan adat. Dah tak berlaku pada manusia macam kita kebiasaan, malaikat berlaku mukjizat ni pada para nabi dan para rasul. Tengok. Mencarikan adat lagi pula yang nyata. Apa yang nyata? Yang terang, yang keluar dan timbul. Gitu, yang nyata, yang timbul, yang keluar. Tubik dan pula keluar benda-benda mukjizat mencarikan adat, mendedahkan adat ni. Mencarikan adat, tamunya sifat pertama. Pekerjaan yang mencari dan mendedahkan adat. Khabar yang kedua, yang nyata, yang terang, yang keluar daripada Nabi atau Rasul. Benda ni yang tubik mari daripada tangan Rasul ataupun tangan Nabi, keluar daripada Nabi dan Rasul. Kalau keluar pada orang lain, ia tak panggil mukjizat. Banyak mukjizat dah kan. Mukjizat Nabi kita pun banyak sangat. Banyak dah. Tubik air kot jari. Nabi kita. Nabi Soleh katak tokau batu tubik utar merah. Dah. Nabi Nuh mukjizat dia tu gapo dia? Orang berok lah kapal dia pakak sakit mata sakit perut habis licin mata tak gari.
Mukjizat apa? Mukjizat Nabi Nuh. Sebab fok ni karuk nanti kau Nabi Nuh nak kapal, nak sipel kapal, nak nangga, aibah nak mari dapat akak nyogi berok le kapal Nabi Nuh. Lepas pada tu sakit perut lah fok-fok nah. Kau dia mata pun jadi tak gari. Lepas tu turun marinya wahyu pada Nabi Nuh. Fok ni cari ubat habis dah. Sakit perut tak ada berhenti, sakit perut tak berhenti. Lepas tu tu hai ayat tenung mu nak wi hingga fok-fok ni ia kena ambil kahit ia sendiri mai lomo di mata ia. Ubah besar kali. Balas kali. Kita ingat masa budak-budak dulu ni, hak ni hak berlaku pada Nabi, kita berlaku pada orang-orang soleh, orang waliullah. Nah, ada satu ketika nampak sudah baboi tak ada dah. Masa budak-budak kita tak ingat orang tua duk cerita. Masa dulu babo kita ada buat amal tawala tu. Tawala apa kita ni tawala tu. Dah. Pada masa tu babo kita ni dia buat amal 3 tahun tah tu, tak ada gimana. Kamu panjang sekat ni masa tu. Pakai cuk putih mo. Cuk bunga ya tak seh. Ya puasa senang kok, ya puasa sekelas hari. Hari puasa, Isyak tak puasa, lusa puasa, lusa nu tak puasa. Tu amalan mula haba kita. Patut urip besar dah di Mekah ni mun klik lah ya kata jilah mun klik rumah lah mu amal aku ni mun nak temu kejut sekali. Mun nak temu kejut. Nak temu kejut orang panggil ujian Allah Taala. Ya dah buat amal lah bilik tu, buat amal lah bilik. Lepas tu ya ada lah apa sing fok deki-deki ni mula dulu babo kita hidup sini, bukan kapan tempat mula babo sini. Pagi kita asal kira sini orang berputak pujuk nong. Pak kita nu pujuk dekat dengan pujuk nu. Dia panggil masuk dalam kubai putak dekat dengan sungai Gorek tu. Asal tok nenek kita situ. Patut nenek kita mai buka pondok sini di kubai putak ni sana. Sebab kubai putak na bakak ni bukan kubai putak situ asal. Tapi nu mek nama hak di kubai putak pujuk tu mai tok sini. Si gapo chair kita, pak dara mulah buah kita dan pula chair dara kita buka pondok sini. Sidi mari jadi terimi, jadi terimi di sejak Iwakak ni. Masa tu semua pondok Abaming, pondok Abaok duk semaya Jumaat sini. Si mula Sidi kita, ayah mula baba ni di terimi sejak Iwakak ni. Lepas tu orang mari buka kampung, buka pondok kawasan ni semua daripada waris waras dan pula keturunan banyak daripada pok-pok cuk kita. Ni mari buka pondok sini. Lepas tu Allah ni, Allah perkasa dua pupu yang ngabo ini. Ni perkasa ni, dua pupu batu pondok le kubur Cina nusa orang panggil pondok le kubur Cina tapi tok guru mati, lepas tu tak ada orang samu. Orang tua bayar dinar. Kalau kita pergi masuk Saiklan tu orang panggil kedai dinan dan dinasong. Tu ayah dia buka pondok di kubur Cina tu. Pondok dah tak cuma kita tengok kubur Cina je ada laga dalam pondok di kubur Cina tu. Lepas tu apa dok buat amal sini lama kelama tu ada satu orang deki gitulah supaya kita buka pondok lah ni ada orang deki. Faham Allah apa ni dia ada camak tu main nak igat mula haba kita. Nak igat mula haba lah. Mula haba atau nak igat ku camat. Tak ada nak igat apa, nak tawalang dengan kasut-kasut. Nak tawalang yak tengok dia tunjuk kedai bay nak kan kasut-kasut. Lepas tu mula haba itu duk nyapu turun tawala, duk nyapu dak pewala ni. Lepas tu orang berdiri ngapa, lepas tu mula haba tu nak. Camat, kalau nak berdiri ku berdiri sini. Tak usah berdiri dia lain, berdiri sini lah dah. Dak gitu apa. Mu berdiri sini lah. Berdiri dia lain sah. Aku rasa pelamat mati di sini lah. Lepas tu fok tahang, fok dadu saat ni turun tah bala cik kata orang jahat muluh bau dia kata muluh baba gini perok orang jahat. Masa tu orang jahat ramah kan. Orang jahat ramah duk kotak bukit jerit, bukit Lok Sumah ni ramah masa tu mula Haji Samak Kelarah 2 fok ni. Dia kata muluh baba ni perok orang jahat. Lepas tu nak tah bala dengan kasut-kasut turun mari minum air kolah tu. Minum air kolah tu air kolah fok kita lah ni. Fok kita duk mandi, duk mi amaya. Minum air kolah tu. Kelik sata lagi dalam sedia 2 bunyi kata nu. Kelik mak tu menetuk bang sama sendiri. Nyo sakit perut mati pun ada macam-macam lah. Ni orang panggil amalan orang soleh. Gapo keberkatan barakah karamatun. Kelik sakit perut belagu nah. Putuh bang sama sendiri macam-macam. Sebab tu kama dia bagi amalan orang soleh tu hawi gapo karamatun. Bagi Nabi tahu hawi gapo mukjizatun. Sebab tu nak ayat demo dah sini ni tak boleh kita nak buat jadi pelik-pelik. Kalau sini boleh ada punjawi ni kalau nak buat rekam pelik-pelik. Boleh ke tu nak nampak lu. Kalau demo nak main gajah, setari ribut hari. Ribut main pusing lu dah. Ada demo nak main gajah luar tu. Kita ingat masa budak-budak dulu dah dong gapo masa budak-budak dulu dah dong demo cak rekam besar, goreng gocoh, main tikebo apa tu ni dah. Duk lah 2 hari. Nyoputar di angin, ikan naik tengah angin. Pada dia ribut. Dia tak boleh.
Sebab tu keberkatan karamah bagi orang wali sama ada masa hidup ia ada keberkat dia dan karamah. Lepas pada dia mati pun ia ada. Nak pesan tu ramai-ramai sebab tu. Nah, kalau orang mari buat ngaruk-ngaruk dalil ni tak anyok dah orang tu, tak anyok dah. Lepas tu nak jadi hara-hara lu dah. Dah. Setengah daripada capiang. Dah, capiang demo dah hak mati tu kan. Lepas dah masuk sini mari balik habis rumah demo ni gapo ni gapo ni, tak lama lepas dah tu. Main sini, main nak igak fok sini, tapi fok sini bukan fok sini. Orang nak stanung tapi dia mari jadi menatu kat sini. Lepas tu main cek beh pada telefon nak ni. Tapi lepas dah tu tak lama. Sebab tu fok-fok kita semua hak duk dalam ni dah jaga baik-baik. Dah, jaga we molek-molek. Kalau dia niat tak molek, klik kat gitu, bedah klik kat gitu. InsyaAllah dah tu orang panggil karamah dan pula mukjizat yang nyata daripada Nabi atau Rasul. Tak kalau dibangkitkan dia kan Nabi atau Rasul, tanda atas kebenarannya kebenaran Rasul dan Nabi. Tanda dan percaya atas kebenarannya kebenaran Nabi ataupun Rasul. Seperti berbelah bulan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Seperti Allah Ta'ala dah nak wi gapo mukjizat kepada Nabi. Allah Ta'ala wi perkara yang gapo memperlemuhkan akan daripada seteru daripada Abu Jahal dan pula Abu Lahab. Satu ketika Nabi duduk mana belah bulan ni? Ingat molek kisah ni. Nabi belah bulan mana? Yakni di atas Jabal Gubais. Sebab itu berbelah bulan di mana? Yakni di atas bukit Jabal Gubais. Jabal Gubais. Sekarang learning duduk di bawah. Orang panggil kota Raja Pahak. Zami dulu di atas Jabal Gubais di bucu hujung tu dia ada sejik bagi Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Perak ni. Dulu tu dia ada masjid Sayyidina Bilal Ibn Rabah di kaki bukit. Maka mari lek dinding lek ni tempat kita duk Safa wal Marwah, inna Safa wal Marwah. Lepas tu dinding danai tu. Tu dia panggil bukit Jabal Gubais. Entah itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Kenapa? Karena ditahadda oleh fak kafir Quraisy yang keluar mari pada jiak qoma tu, Muhammad moga-moga duk ngaku anta nabiyyun, anta rasulullah. Mana ukara yang ku boleh tengok? Cuba kalau mu ngaku tamu jadi nabi, mu jadi rasul, cuba mu ni belah bulan tengok. Kalau mu tu belah bulan, aku percayalah kata mu tu nabi dan mu tu rasul. Muhammad kata mu nak sungguh ke? Fak Quraisy dan pula Abu Jahal dan pula Abu Lahab. Fak Quraisy nak lagu ni, nak tengok kata aku belah bulan. Tapi masalah belah bulan dan belah bulan ni bukan daripada kerja aku boleh buat, tapi itu kerana ke Allah dan pula kerja Allah. Apabila Fak Quraisy saat itu duk ta Nabi lagu tu, Nabi pun naik duk atas bukit. Ada atas bukit tu, Nabi panggilkan bulan. Hei bulan. Bulan duk atas langit noh. Kalau kita tengok dalam kitab Buryatul Tulab, bulan duk pada langit yang ketiga. Ataupun langit yang kedua. Nabi panggilkan bulan, bulan turun mari. Ni nak kata mukjizat manusia kebiasaan ini tak boleh buat. Hak dia katanya insyaqal qamar tu ke? Dah. Ayat daripada insyaqul qamar tu Nabi pun panggil ya bulan ya qamar. Nah, ta'al ilayya. Hei bulan turun mari. Inzili turun mari kepada aku ni. Bulan pun turun mari duduk depan Nabi. Fak Quraisy duk tengok belakang mata yak corong, tapi duk tahan Nabi. Muhammad mun duk ngaku mun nabi mun rasul. Cuba panggil bulan turun. Kalau mun pulih panggil bulan turun, lepas tu membelah dua. Nasihat kami ngaku anta nabiyullah wa anta rasulullah. Nabi pun panggil bulan. Ni mukjizat yang Allah Ta'ala wi pada Nabi. Di mana? Di atas bukit Jabal Gubais. Nabi belah bulan. Ingat molek. Mana tepat? Berlakunya di atas bukit Jabal Gubais. Nabi panggil bulan. Bulan pun turun. Bila bulan turun saat ni tu dah. Dalam sami-sami bulan tu turun. Nabi pun ambil tangan dia. Perah belah bulan. Maka perah belah bulan ni. Bulan tu jadi belah dua. Lek ni sebelah. Lek ni sebelah. Maka masuk lek tangan kanan Nabi sebelah. Masuk lek tangan kiri Nabi sebelah. Oh, fok Abu Jahal dan fok Quraisy Muhammad bahang dah sihir dah Muhammad ni. Apabila Nabi buat sungguh dia kata sihirlah innaka sihrun ataupun innaka sahirun mubin. Engkau ni toke sihir yang nyata-nyata ya Muhammad. Ada berlaku berbelah bulan insyiqaqul qamar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan bertutur kayu, yakni bertutur kayu, yakni seperti pokok kamar bertutur dengan Nabi. Ya, seperti mari salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, wa Assalamualaikum ya Habiballah. Dan batu baginya, yakni bertutur batu baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan kata dan batu atas pada kata bertutur kayu dan bertutur batu baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terpacar, apa terpacar, yakni terkeluar air. Ha, tu mana pacar air jadi cu di tangan jari Nabi. Ha, dia tu mana terpacar dan terkeluarkan air. Mana air ni? Antara segala anak jarinya, anak jari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baik ni. Nabi ketika perang Khandaq ni, cerita ni bahasa tak silap ingat perang Khandaq. Kerana sahabat lapar air, dah go air panas sebab dah sana dah. Kalau kita pergi sana selok pun ni kalau tak ada Kalau tak ada selok, lelah ni panas. Panas tu 50 ongsa golek, 55 ni. Kalau kita tu buat luar tu wak. Dah. Lepas tu sahabat duk galikan parit nak perang Khandaq, perang Ahzab tu, Allahu Akbar. Panas sangat-sangat. Makan ni tak ada. Nabi kata buat melapar air ke? Air apa payah? Sana air payah. Mekah air payah tak ada air weh. Tak ada sungguh. Tak supaya mau kita ni lebih air. Mau kita ni pak kaya air. Negeri Arab dapat tak ada sungguh. Siapa nak minum, nak basuh kecing pun tak ada weh. Kita tak khoya lah ni. Kita mau kita orang pan kaya air, lebih air. Negeri demo tu tak ada air. Nah, lepas tu lapar air. Apabila lapar air, Nabi kata memik ais bati mai pada aku. Nabi kata, "Pahmu tak usah kata apa?" Nabi kata, "Aku nak celup jari." Nabi pun celup jari. Celup jari, air macam tu baik jari ni. Tiap-tiap jari Nabi tu baikkan apa? Terpacarkan daripada air yang keluar. Lepas tu sahabat minum. Berapa puluh orang? 4-50 orang. Kata setengah, 30 orang. Minum setengah. Krek dawa. Ha, Allah dia mau pula. Krek dawa. Tak habis ais bati. Kalau kita kira makul ke tak? Kalau kita kira dengan otak kepala kita makul tak? Gamuk ke tak? Masuk akal, logik akal tak? Ais bati. Mang minum 2-3 orang apa habis dah. Ni 30 orang. Ha, ni nak kata mukjizat. Ha, mukjizat Nabi nah. Dan wajib i'tiqad pula apa pula, yakni seperti wajib i'tiqad akan mukjizat dari apa ni. Dan wajib i'tiqad pula seperti i'tiqad. Daga apa? Seperti wajib i'tiqad mukjizat bagi segala anbiya dan pula segala rasul ni. Akan sabit karamah bagi aulia pada ketika hidup dan mati. Ha, tengok. Gapo dia nya tengok mukjizat. Nah, tengok. Duk cara wajib i'tiqad ni. Tak kalah apa parti sini. Gapo mukjizat witi so. Gapo mukjizat, gapo karamah, gapo irhasun, gapo sihrun. Ni orang panggil perkara yang manusia biasa nak buat talih. Mana? 7-8 perkara benda orang panggil benda manusia biasa nak buat talih. Mana? Mukjizatun, manusia biasa nak buat talih. Ubik air kot jari, lagi perang kayu mari saleh, mari bulan ni tu Nabi belah, kata air lak jadi 12 jalan. Ni manusia biasa tak boleh nak buat. Dan setengah daripada perkara mencari adat ialah daripada karamatun. Karamah yang timbul di orang-orang wali. Setengah daripadanya irhas yang berlaku pada orang-orang yang bukan agama Islam. Daripada kita kata daripadanya tok teh gapo itu ni boleh jalan atas air ni orang panggil gapo ni perkara yang mencari kandak, orang panggil gapo dia beratu-beratu yang ada pada orang agama asing. Dan sihrun, sihrun ni pun manusia biasa tak buat taklih juga. Sihir ni benda manusia biasa nak buat taklih, orang kena menutup suku. Dia nak ambilkan rambut orang ni, dia mari sipu, dia buatkan patung, dia buat patung kayu ke, lepas tu dia ambil rambut orang, dia mari putar. Dia putar, dia bismillah, dia baca lah. Dia baca ya. Kalau fok sia, dia baca cara sia, baca cara pasal Bali dia. Kalau fok kita juga, orang panggil hidup sobat dengan jin tanah, jin gapo, hatu tanah, hatu gapo lagi. Kita tak hatu air tak dengan hatu gapo, dengan hatu raya tak hatu raya dah. Dia bersobat. Aku minta padamu, aku bersobat denganmu, aku berjanji denganmu. Mintalah mung saat ni tu, wi sakit di tekak dia, wi sakit di perut dia, tapi aku janji nak wi makan telur padamu tu stay sehari lagi pula aku nak wi bertih padamu. Dia berjanji. Kamu di hatu tu kekah. Ni sihir orang biasa pun nak buat tak boleh. Supaya mukjizat. Tengok. Al-bahsu ialah bahasa al-umuru al-wajibatu al-i'tiqad. Segala perkara-perkara yang wajib kita kena i'tiqad. Ni setengah daripada al-iman. Setengah daripada kepercayaan kita dengan Allah. Apa? Setengah daripadanya daripada al-umuri al-wajibati al-i'tiqad.
tengah pada perkara-perkara urusan dan kerja wajib kita kena pegailah hati iman kita. Mana dia? Bahawasa nubuwah, yakni jadi nabi itu satu perkara yang dipilih oleh Allah. Nabi ni tak usah usaha tara mana. Dia tu tak kandak tak jadi. Walau yang ibadat tak tidur 3 hari 3 malam, tak boleh jadi nabi. Tengok bersisa 3 hari 3 malam. Bersisa 270 tahun duk ibadat pada Allah tak tidur malam. Ngajar anak murid 12,000. Tah langit sana ngajar 2, 3, 4 ribu. Bersisa buat amal dengan Allah 270 tahun. Tak nak tangan nabi. Sekadar waliullah. 270 tahun anak murid belah-belah ribu, hak ngaji bombing 7-8 ribu, nak ngaji duk nyatak atas udara tak ada jatuh supaya burung duk terbang. Nah, maka ngajar di atas udara ni fak pala telaah. Fak sama ada ngaji bawah. Pala telaah nak ngaji atas udara tu. Pasal terbang, duk sila ngaji atas udara. Kamu dia duk buat amal ibadat Tuhan 270 tahun tak tidur malam tapi tak naik martabat Nabi. Sebab Nabi perkara dipilihkan oleh Allah, bukan daripada perkara yang boleh kanak. Kanak kita nak jadi Nabi tak boleh. Kanak 1 kali kanak, 1000 kali kanak, tapi Tuhan tak boleh, tak boleh. Walaupun seorang banyak pada kebajikan dan ibadat dan taat tak sekalipun, yakni tiada boleh jadi Nabi. Bersalahan waliullah min awliya. Ini satu perkara boleh usaha dan pisah dengan ibadat-ibadat dan membanyakkan taat dan kebajikan. Maka harus seorang naik martabat wali. Biar nak jadi wali, boleh. Buat amal ibadat kuat, tidur kurang, makan kurang. Lepas tu buat amal ibadat kuat. Lepas tu jalan atas dunia, jangan bengok naik mata. Jalan kaki ayah, jalan tu, dah korang panggil tengok ke bumi semua. Dalam jakah tu Allah. Jakah Allah. Lepas tu orang panggil fa'awliya illa arifun billah. Lagi pula salikun fi tariqillah. Ya lagana jalan. Cara jalan ya tu cara gerak dia. Jalan sejakah Allah. 2 jakah pun Allah. Tengok makhluk-makhluk yang halu di bumi jangan duk jinyak. Ini cara patai lari bagi min awliya illah. Siapa dia nak naik pada martabat wali, maka bolehlah. Tapi kena usaha di dalam ibadat, tidur kurang, makan kurang, ibadat banyak, jalan atas bumi, kena jagakan makhluk-makhluk yang ada di bawah. Boleh pisah. Dan setengah daripadanya, daripada perkara kita wajib kena pegang. Ni imam lah kan ni. Wajib i'tikad oleh mukallaf. Bahasa memperkuatkan segala nabi-nabi dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizuhirkan dia dan dilahirkan dia, yang nyata dan terang dan keluar daripada diri-diri nabi. Benda mukjizat ni hak Tuhan kata. Ada pula nabi kata, hak ni orang panggil mukjizat. Gambar dia benda hak mukjizat bagi Nabi tengok. Terang dan keluar daripada diri-diri Nabi dan Rasul. Dan tak keluar mukjizat ini daripada orang bukan Nabi dan Rasul. Kalau dia kata ni mukjizat tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, maka perkara yang pelik timbul mencari adat, itu tak panggil mukjizatun. Bahkan mukjizatun ni khasatun lin Nabi wa khasatun lir Rasul. Hak ni khususnya bagi Nabi dan Rasul. Apabila keluar daripada tangan Nabi, seperti kata la oleh Nabi Musa, seperti Nabi Isa mai sapuh dengan tangan dia, ya hayyu ya qayyu ya wahidu ya fardu ya samadu. Dia mau tanya masalah kita tahrif atau buta. Nabi Isa macam nak, ya hayyu ya qayyu ya daimu ya wahidu ya fardu ya samadu. Doa ya. Maka dia sapu di muka, mata hak tak nampak tu jadi telak. Ni mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam, ya Allah Taala dia. Orang muka bala putih, misalnya kita kata ni muka hitam ni putih. Dah mukjizat dia tak berlaku pada orang lain, dia berlaku pada Nabi. Nabi Isa ngata buta, dia sapu telak-telak. Orang tak boleh kecek, orang keluar, orang bisu. Maka dia sapu mulut, dia tekek-tekek, maka orang ni boleh bercakap. Ini mukjizat yang Allah Taala wi pada Nabi Isa. Dia tak timbul pada orang lain, dia timbul pada Nabi dan khas bagi Nabi dan khas bagi Rasul juga. Seperti berlaku berbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Jabal Gubais. Kita panggil bukit Jabal Gubais. Bukit lagi Jabal lagi hak tulah dah tu. Hai, munat dak bukit Jabal Gubais. Bukit Jabal Gubais. Bukit tu kena jawab. Yang nak nyata nak takkid. Bukit bahasa Melayu, Jabal tu bahasa Arab. Bukit Jabal Gubais. Nah, maka Nabi kita berlaku insyiqaqul qamar ialah di atas bukit Jabal Gubais di tepi Masjidul Haram. Dah, maka lagu ni orang panggil berlaku pada Nabi kita. Dah, demo biasa tak boleh buat nak panggil bulan. Bulan tu orang panggil bulan.
Bulan pun turun mari. Beradak di atas Nabi SAW. Nabi pun panggil bulan. Nabi belah pengak tu. Abu Jahal duk tengok. Fok Quraisy duk tengok dah. Maka Nabi pun bulan masuk lek tangi kanan Nabi sebelah. Lek kiri Nabi sebelah. Oh Fok ni kata. Innaka sahirun mumni sihir ni Muhammad. Innaka sihrun. Innaka sahirun mubin. Engkau ni toke sihir yang amat besar. Yang amat nyata Muhammad. Oh tak ada gamuk belah bulan masuk lek tangi kanan. Lepas tu dulu suruh belah. Apabila Nabi belah. Ya tak saya turut kerah degil dengan inat. Istihza nak berolok-olok dengan Nabi SAW, tapi benda ni tak berlaku juga pada manusia biasa. Dan mukjizat asalnya daripada lafaz fi'ilnya ajaza ya'juzu ajzan, makna lemah. Lemah seperti ajaza, lemah ia seorang, ya'juzu lagi lemah ia, sebagai lemah ia, fahuwa mu'jizan, maka mari tamar buta mu'jizatun. Maka mukjizat ni iaitu satu perkara yang memperlemah dan memati kukuh akan seteru dan gulawainya gulawai bagi nabi-nabi semua. Nabi kita ada orang panggil mati kukuh dengan mukjizat yang Allah Taala bagi Nabi. Nabi Musa ada perkara mukjizat yang mati kukuh ialah Fir'aun. Mukjizat hak kata dalam at-Tajarah wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Mukjizat bagi Nabi SAW kasiratun, banyak ia dan pula tercalik dan terputih di kuda utah. Nah, di muka utah nampak putih tu. Orang panggil mukjizat Nabi tu banyak. Belah bulan mukjizat Nabi SAW. Lagi pula kita tahu nah pertama cabut akal wisalah kepada Nabi. Maka satu ekor kejel giroyak Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mau igat anak amba ni mau dok pek, dia mau igat anak amba siye ke anak amba. Kejel main kecek dengan Nabi weh. Indah tak? Mu'jizatuhu kasiratun gurak. Tapi minha setengah daripada mukjizat lah. Apa dia? Minha kalamullahil mu'jizul bashar. Kalamullah Al-Quran ni satu mukjizat yang paling besar bagi Nabi. Mana seperti nak memperkuat Nabi kita dengan kata Nabi Muhammad, Nabiullah dan Rasulullah. Maka Tuhan menzahirkan Nabi dan melahirkan mukjizat pada Nabi seperti bertutur pokok. Nah, pokok daripada pokok tama berjalan mari berhadap pada Nabi. Maka dia kata, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib. Sahabat pening, piau weh. Kena faham kayu, faham tamar, mari salah ke Nabi. Ni orang panggil mukjizat, perkara yang mencarikan ada. Kau datu dulu, nah bakat ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib kita i'tiqad siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni mana jabatan. Bukan siratal mustaqim jalan yang betul dak ni. Tu lain-lain tu. Hak kita duk semaya ihdinas siratal mustaqim, murak situ minta Tuhan tunjuk jalan yang betul, jalan yang gapo yang juru, gapo jalan yang gapo yang betul, jalan yang benar, agama yang benar. Hak kita tak ihdinas siratal mustaqim, hak tu minta wi Tuhan hidayat dan tunjuk kita pada jalan yang betul. Tapi murak siratal mustaqim kita ni bukan jalan betul dah, yakni jabatan dan titi sirat yang lakah di atas mulut bagi ngakau jahannam. Wa itu. Tu. Dan setengah daripada perkara wajib kita i'tikad kau. I'tikadkan siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim tulis dalam bahasa Jawi? Yakni jabatan dan retak yang dibetangkan di atas mulut neraka jahanam selepas daripada manusia, lepas daripada hisab daripada mahsyar, maka nak menuju kepada syurga, maka ia ada satu retak. Bahasa Arab panggil jisrun. Kalau kita pergi negeri Arab itu JC apa kalau kita duduk Suria? JC Suhamidi. Ni JC apa ni? JC apa? JC Ruknuddin. Pasal lebar tanya, "Aina tanzil ya akhi? Aina tanzil?" Di mana nak turun? Ana anzil fi jis tahta JC Ruknuddin. Dia tanya nak turun retak turun mana? Ana anzil tahta JC Ruknuddin. Kalau kita duduk Suria ada JC Ruknuddin, ada JC-nya orang panggil apa? Gapo tak ingat dah weh. Suk harami, suk harami jual barang-barang tu bah, barang buruk-buruk, barang curi pun jual situ belaka. Aina tanzil ya akhi? Aina tanzil ya akhuya? Nak turun mana? Ana anzil tahta jisr Ruknuddin. Misalnya di bawah getak. Atau nak getak bahasa Arab panggil jisrun. Di dalam Quran ni kata hak lakah di atas mulut titi sirat, lakah di atas mulut dengan kajahannya nama siratal mustaqim, yakni jabatan dan getak lakah di atas mulut dengan kajahannya. Yang terpasang pada hari itu, yang terpasang. Duk pasang betul nah, mula-mula je naik. Lepas tu ia turun.
Lepas tu dia naik pula. Dari mula-mula tu dia naik. 500 tahun tu. Jalan kaki. Kalau jalan kaki deh. Jalan kaki hari. Nak boleh selepas satu cekok dan kau jahani tu. Nak boleh lakahkan titi sirat kena pakai masa 500 tahun. Turun pula. Jalan. Pagi sampai gelap. 500 tahun. Baru lepas cekok yang kedua. Jalan pula 500 tahun. Nak pergi masuk syurga. 500 tahun. 1500 tahun. Kalau kira perjalanan kaki air. Tapi bagi seorang yang semaya, maka Tuhan dia terbang, dia derah seperti kilat menyamar. Duk dia ninggal. Duk dia pada masa masuk itu di titik sirat, maka nak lakah titik sirat, dia duduk situ, cuf. Supaya kilat macam kilat ke? Kilat bernyamar. Cuf. Duduk di syurga lah. Tu hak tu perlu pada amalan tu. Lepas tu kalau bagi mereka amalan tak ada dah. Titik sirat sangat halus. Lebih daripada rambut belah 7 lagi. Kata setengah, lebih tajam daripada pucung pedai lagi. Tajam tak? Pastah kita tengok bisa nyukur, cak bulu air je. Tengok sini, darah dah. Kalau kena bulu kita cabut dah. Tapi hak ni, tajam lebih pada bisa nyukur tu lagi. Lepas tu kalau kita tak ada amalan, jalan atas tu sangat-sangat halus. Fak tak ada amalan, sangat halus. Kamar dia kata dalam hadis, titik sirat besar ya halus, mengikut amalan bagi seorang. Kalau orang ni amalan banyak, titik sirat jadi besar bagi dia. Kalau yang amalan tak ada, halus bagi dia. Terbuka kata, itu mengikut amalan bagi seorang di atas muka bumi ni. Titik sirat tu wajib kita kena beriman lah. Yang terpasang yang diguna pada hari itu hari kiamat, dan iaitu titian yang dipasang jadi guna di atas neraka yakni neraka jahannam. Wah itu neraka mana? Yakni mulut neraka jahannam deh. Dibetangkan dia dipasang diguna oleh para malaikat wak getak di atas titik sirat, tapi halus weh. Allah nak jalanlah mana. Kita kata kayu 2 putung nak lakar cara. Pasal naling ni. Sungai air ku wak bawah. Air cegap ya bawah. Lepas tu duk kocok belah-belah pak kita pegang tu lah. Lepas tu cici dah 2 putung. Lek apa tu ada kata cabut kata yang nama. Nak lepas ke tak lepas nak lakar lek sana tu. Pak misalnya kita bobo nak lepas. Orang lek belakang tak ada lepas. Jatuh dah lek air. Nak kata rana weh. Apa kita? Dah jatuh tak titik serak kena tengah tu, saya enggak dah heret punggung. Sangat belah perut. Pecah. Jadi klik mula, kesok tadi serak, belah punggung, pecah kepala. Jadi klik semula. Tengah-tengah tu ngerak, ngesau. Tak titik serak, makan dada terbelah. Jadi klik semula. Ni bagi mereka malas semaya dekat muka bumi. Tak semaya, tak puasa, tak ada belaka. Zakat pun tak keluar, sedekah pun tak ada. Ya ni nerak ngesok. Kadang-kadang jalan tu dah. Bawa nak jatuh sakut dengan menyakut di titik sirat. Tak jatuh lain dengan kau. Klik jadi mula pula. Ni bu, ni kita kena tahu. Amalan gapo kita nak cedek lakah sini weh. Amalan gapo. Ni benar sungguh ni. Wajib kita kena beriman. Benar ni kita kena tepuh nak orang dalami weh. Supaya lalu di atasnya, di atas jabatan dan titian sirat ni segala manusia kepada syurga. Nak lalu pergi syurga, ada dang suktai. Dan kita terlemah atas dunia teruk cekak dah. Kadang orang ni tak ada duit, nak makan rumah pun tak ada. Duk bawah getak teruk dah ujian dunia. Kadang sakit, kita sakit, bini sakit, duit nak beli ubat pun tak ada. Teruk dah ujian. Bawa mati lai kubur, ujian pula lai kubur, teruk pada situ. Dalam kubur tu teruk budak nak lepas budak daripada soal muka nakik. Nak lepas ke dak ulah apa panjang sebulan berjalan ni ketik sekali pom. Sakit beratus tahun. Sakit berpuluh-puluh hari, sakit bertahun-tahun. Nak lepas dak situ. Lepas situ mari duduk pada masyar tu pula. Beribu-ribu tahun pula. Nak lepas situ teruk budak. Beribu tahun pula tu cari tertengan lepas daripada kata kita ni putusan san mahkamah Allah Ta'ala di pada masyarakat menuju pada syurga neraka. Nak lepas pada mahkamah Allah Ta'ala. Bukan ya sini. Muna cedek ke apa? Ni fikir masing-masing. Nak fikir masing-masing weh. Bagi diri nak menuju syurga. Maka jika ada seorang itu mukmin, orang seorang itu mukmin. Mukmin mana yang taat ia orang mukmin kepada Allah, ya patuh dengan apa Allah Ta'ala suruh. Tuhan suruh semaya, ya tak galeh suruh Allah Ta'ala. Tengok orang mukmin Nabi-Nabi, ya galeh tak? Tak galeh. Sebab tu Nabi sakit kepala ayat tu kata surah Hud tu fasda bima tu'mar, maka membuatlah Muhammad dengan apa yang dititah. Tuhan tu ayat tu.
ayat surah Hud, Tuhan kata fasda bima tu'mar, maka engkau perbuat Muhammad dengan apa yang dititah. Nabi duk mikir nak buat lagu mana weh, titah Allah Taala sudah. Tara Nabi maksum, orang jaga amalan penuh-penuh, tak ada berdosa dengan Allah. Serabut siapa berubah rambut-rambut weh. Pas kita tak ada maksum dosa hari-hari ni, tak ada nak bertobat, tak ada nak minta ampun teruk. Dah, tengok tu, orang taat, orang patuh tertengok hukum itu Lagi pula tetaplah kakinya di atas titian sirat. Kalau orang tu taat tu maka dia duduk di atas titian sirat, maka kaki tetap. Kaki tak gonye, kaki tak gelombang, tak gelecah. Tapi bagi orang tak ada mukmin, dia mukmin tapi tak taat Tuhan. Tak patuh Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Tuhan suruh dia puasa, dia tak puasa. Bawa dia lagi jahat di atas titi sirat, geldung kalau dah. Kaki dia tak tetap. Ingat tu. Orang tak buat amal tu. Dan lalu setengahnya di atasnya seperti kilat pada tu. Mari kata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Ni seminit dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Wal ahaditsu wal asaru fi hadza kasiratun masyhuratun. Dan bermula segala hadis-hadis. Cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal atharu, dan segala perkataan-perkataan sahabat. Waktu itu asar ini murad dengan perkataan-perkataan sahabat. Fi haza, pada ining ni. Ining apa tulis? Ai ma zukit min ziyaratis salihin wal ikhwan. Tak situ ramai. Dan bermula segala perkataan ceritaan daripada Nabi dan daripada orang-orang daripada perkataan sahabat. Cerita daripada Nabi dan perkataan sahabat fi haza, pada ini ai ma zukit min ziyaratis salih wal ikhwan ni. Kathiratun, banyaknya hadis-hadis, banyaknya cerita-cerita sahabat. Ada cerita tentang kita ziarah orang soleh, nak ambil tafaul, ambil kebaikan, nak ambilkan kebaikan daripada orang soleh, daripada ulama masalah. Masyhuratun, dimasyhurkan akan dia. Sebab tu ketika kita muda kita cari tok guru banyak. Cari orang soleh banyak. Ambil tafaul, pengabat saleh. Ya ada tu berkat mana so tu. Kita mau sepatah ya tok guru, ya syekh, amo nak minta so nak boleh kedak minta tu hajar pada amo amal so ataupun doa so sepatah lidah tak apa dah untuk amo nak buat amal ketika tua sikit lagi. Patut guru mu ambil doa ni lah, sepatut tu dia tengok gak mun sepatut doa ni mu ambil doa ni. Deh. Lepas tu dia jadi berkat sikit lagi, dia jadi berkat sendiri. Sebab tu kita kena ziarah orang alim, ziarah orang soleh banyak. Lepas tu minta sepatas lidah dia. Orang tua ni ada cerak. Tok tua-tua, dia ada cerak amalan khas dia. Jangan kita rugi nah, jangan kita rugi. Sebab tu ketika nak pergi Suria dulu, ingat masa nak pergi Suria mula-mula dulu, pergi jumpa dengan bobo ikat mata dok buat qala hafiz di Padang. Goyak boh. Bo nak pergi luar negeri ni, payah tahu dah. Tak goyak dia atau boh. Minta amalan so boh. Amalan nak buat amal dunia akhirat. Kita minta amalan ke boh. Boh temu tulis ya kita tulis ingat je. Nak pergi luar negeri, sebab tu nak pergi cari tok guru kita tu cerak tu lain tu. Tak apalah kita nak cari ya temu tulis doa ni. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad daraini wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya fikri ku doa ni kepadamu supaya mung tu dapat pakai dunia akhirat dan jaya dunia. Ilmu ni dan doa ni untuk dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman naf'ah. Ya Allah, minta memberilah akan daku, rezekikan daku ni ulum yang naf'ah. Ilmu yang berguna. Kalau ada sikit pun boleh ngajar orang. Lagi pula wa arzaqan wasi'ah, dan rezeki yang banyak. Minta merezeki yang banyak, yang luas. Wa a'malan salihatan maqbulah, dan segala amalan-amalan yang diterima, lagi pula amalan yang baik-baik. Lagi pula wa sa'adatad daraini husnal khatimah, dan minta ya Allah beruntung dunia ni dan akhirat. Wa husnal khatimah, dan minta rezeki juga akhir kesudahan ni mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta khairur razikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni doa mulah ba kita bui. Dah. Mulah ba dalam kita nak pergi luar lagi ba minta doa apa? Payah suruh kita tulis. Melamak mu tulis, ku tulis diri lah. Tu je tulis. Bui surat mungkin apa.
Dah. Sebab tu kita kena pergi ziarah orang alim, ziarah tu kita lebih sekali. Lepas tu orang-orang soleh gimikkan satu patas lidah. Lepas tu kita bakar. Dan kita masa tua kita nak bakar, mana bakar? Tapi kena ada tempat marajing, ada tempat yang kita ambil. Jangan buat mai ikut dia ikut buat ambil surat jatuh tu jatuh ni. Khabar-khabar tu nak duduk tak boleh panas tu jumlah sungai. Waktu tak adik nak ambil jadi molek, ijazah molek, musafahah molek. Ngantuk guru baru jadi berkat buat ni. Tu. Wa min ahsaniha, dan setengah daripada seelok-elok al-ahadis ma rawaina bagi meroyak oleh kami akan dikambarai fi sahih Muslim daripada pada hadis sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat dulu kami dikata wallahu a'lam.